Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberi lecture untuk topik satu kita, iaitu Introduction Instructional Design. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, Instructional Design ni sebenarnya selain daripada bidang education, sebagai educator, so pelbagai pekerja ataupun pelbagai aspek bidang pekerjaan juga menggunakan instructional design dalam membangunkan apa-apa saja courseware, alat bahan bantu mengajar ataupun apa-apa saja selling product dan sebagainya. Selain educator, contohnya business analyst, content writer, videographer, developer, graphic designer dan juga technical writer. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya instructional design dalam proses membangunkan sesuatu produk ataupun membangunkan sesuatu alat bahan bantu mengajar kepada pengguna. Okey, jadi apa itu instructional design ataupun kita boleh sebut dia sebagai instructional technology? Okey, Dick Inraiser tahun 1989 dia menyatakan instructional technology adalah satu proses yang sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksanakan serta menilai pengajaran. Manakala Ritchie mengatakan ia salah satu pendekatan sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran agar ia menjadi lebih terperinci bagi proses pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan satu keadaan yang boleh memudahkan lagi proses PNP. Okey, jadi kalau kita lihat pada raja ini adalah basic learning dan ini adalah effective learning. Basic learning adalah daripada zaman dulu iaitu kaedah PNP konvensional yang lebih bersifat satu hala di mana hanya guru saja yang memberi lecture di hadapan kelas manakala murid-murid adalah sebagai pasif di dalam kelas. Jadi sekarang pada abad 21 telah diperkenalkan pelbagai kaedah PNP abad ke-21 yang menggunakan pelbagai media dan teknologi. Okey, kat sini kita nak bagi pelajar-pelajar tersebut menjadi seorang pelajar yang aktif sebagai effective learning. Jadi bagaimana cara kita nak make sure pelajar-pelajar tersebut dia begitu faham dalam kelas dan dia dapat menguasai subjek. Oleh itu, kita boleh menggunakan pelbagai pendekatan untuk menghasilkan persekitaran pembelajaran yang terbaik untuk pelajar. Okey, contohnya kita boleh menggunakan pelbagai media dan juga metod, iaitu contohnya kalau dulu guru-guru lebih kepada lecture dalam kelas. Jadi sekarang kita nak kurangkan lecture, kita boleh menggunakan pelbagai kaedah dalam kelas. Contohnya activity collaborative learning. Kemudian sekarang diperkenalkan work-based learning. Okey, itu adalah salah satu contoh metod-metod ataupun kaedah PNP zaman sekarang. Okey, selain daripada kaedah metod, lagi satu elemen yang memainkan peranan adalah media. Contohnya adalah visual tayangan, projektor, alat-alat bahan media, alat-alat bahan animasi, video dan sebagainya. So, instruction teknologi ini dia merangkumi kedua-dua elemen iaitu media dan juga metod bagi membolehkan para pelajar dia ada sifat aktif di dalam kelas dan dia akan lebih tertarik dalam kaedah PNP berbanding hanya bersifat sebagai pelajar yang pasif sahaja. Okey, jadi di sini adalah beberapa contoh media dan juga metod yang kita boleh tekankan di dalam kelas. Contohnya media kita boleh menggunakan video, printed material seperti poster, infografik, paper dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk digital, dalam bentuk komputer instructor. Okey, sekarang pun ada banyak lagi multimedia elemen seperti visual reality, reality maya. Dan kalau kita perasan dekat buku-buku cerita kanak-kanak pada zaman sekarang pun yang ada image animasi dinosaur seperti contohnya dia akan pop up daripada buku. Itu adalah salah satu contoh augmented reality. Manakala metod, okey, guru-guru ataupun tenaga pengajar boleh menggunakan kaedah presentation, lecturer, discussion. Discussion bermakna guru-guru hanya sebagai facilitator saja, tetapi para pelajar yang akan aktif dalam kelas dengan menggunakan kaedah collaborative learning, tutorial, practice, gaming, simulation, kaedah pembelajaran berasaskan masalah, kaedah work-based learning dan sebagainya.
Okey, jadi instructional design ini bolehlah kita concludekan ia sebagai salah satu kaedah dalam menghasilkan ataupun dalam satu kaedah untuk mewujudkan satu instructional material yang menggunakan pelbagai kaedah media dan juga metod bagi membolehkan para pelajar itu dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan begitu efektif dan juga proses pengajaran dan pembelajaran itu tercapailah objektif dia. Okey, contohnya kebanyakan instructional designer dia akan membangunkan sesuatu learning product itu dan berdasarkan kepada pengalaman iaitu bermula daripada fasa analisis sehinggalah ke fasa penilaian dan sehinggalah kaedah ataupun instructional design itu dibangunkan dan delivered kepada para pelajar. Okey, antara contohnya adalah kaedah pembelajaran e-learning yang digunakan pada zaman sekarang. Tambah lagi pada pada zaman pandemik sekarang sebelum kita beranjak ke fasa endemik sebelum ini, kebanyakan kelas adalah menggunakan kaedah online course. So macam mana kita nak pastikan walaupun kita tidak terlibat secara face to face dengan di kalangan pelajar, jadi di situ para pengajar perlulah memainkan effort ataupun memainkan kreativiti bagi menghasilkan bahan PNP yang mereka bangunkan itu. Para pelajar benar-benar dapat take part dan para pelajar dapat faham semua nota ataupun konten yang para guru dan juga para pensyarah cuba sampaikan. Jadi antaranya adalah contohnya video yang saya buat ni. Ini adalah salah satu contoh kaedah media dan juga metod yang digunakan, iaitu saya menggunakan metod lecture dan media saya menggunakan slide PowerPoint dengan menggunakan bantuan laptop slide pembentangan. Selain itu, salah satu contoh lagi adalah video tutorial dan juga learning simulation dan ada banyak lagi kaedah-kaedah PNP yang boleh kita gunakan dalam instructional design. Okey, setelah you are faham apa itu instructional design, jadi orang utama ataupun orang yang paling memainkan peranan penting dalam membangunkan instructional design adalah kita sebut sebagai instructional designer. Di mana instructional designer dia mestilah bekerja dengan klien bagi memastikan apa yang mereka bangunkan itu tercapai dan mereka tidaklah berasa syok sendiri. Sebab bila kita membangunkan apa-apa saja produk atau apa-apa saja courseware atau apa-apa saja yang selain daripada pendidikan, dia mestilah relate dengan klien agar memastikan kedua-dua kehendaknya tercapai. Contoh, jika kita tidak melibatkan klien, kita tidak tahu apa yang klien nak. Manakala jika klien dia tidak terlibat di dalam proses pembangunan suatu instructional design itu, klien pun tidak tahu adakah produk yang dibangunkan itu berkesan ataupun tidak. That's why sebagai instructional designer, iaitu saya bincangkan di sini bukan sebagai seorang educator saja, proses pembangunan sesuatu produk yang menggunakan instructional design ini perlulah melibatkan klien sepenuhnya. Okay, so ini adalah contoh instructional designer. Yes, kerja dia amat sukar. Kerja dia adalah tidak mudah lah kerana dia perlu memastikan apa yang klien nak adalah tercapai dan dia mestilah duduk di tempat klien tersebut. Maknanya dia perlu ada imajinasi supaya apa yang dibangunkan itu dapat mencapai kehendak klien. Jadi kalau lihat kat sini, seorang instructional designer, dia adalah writer, dia adalah problem solver, facilitator, project manager, editor, media expert, developer, researcher dan innovator. So, that's why instructional designer biasanya dia adalah perlu buat kerja ni dalam bentuk teamwork. Sebab kalau nak buat seorang-seorang, dia tidak boleh selesaikan lah. Jadi, instructional designer ini, dia mesti memastikan klien perlu terlibat dalam proses pembangunan sesuatu produk itu. Okey, setelah anda faham apa itu instructional design, iaitu maka kita kena lihat juga definition yang lain. Pertama adalah teknologi. Teknologi dia bukan sahaja termaktub ataupun tertumpu kepada ICT saja. Apa-apa sahaja yang dibangunkan secara inovatif untuk menyelesaikan suatu isu dan masalah kita sebut sebagai teknologi. Contohnya, pada zaman dulu nenek moyang kita dia masak menggunakan dapur arang kan. Tetapi zaman sekarang kebanyakan semua seri rumah
dan di restoran dan kedai dan sebagainya mereka menggunakan dapur gas dan juga menggunakan elektrik. Itu adalah salah satu inovasi bagi menyelesaikan masalah ibu-ibu di dapur. Itu pun kita sebut sebagai teknologi. Okey, instructional pula adalah systematic process yang berfungsi untuk membantu instructional dalam pembangunan instructional material dan juga aktiviti. Bermakna bila kita nak bangunkan sesuatu alat bahan bantu mengajar, kita mesti ada dia punya guideline dan itu adalah guideline yang kita perlu follow bagi memastikan proses pembangunan produk itu adalah dapat dijalankan dengan baik. Instructional technology adalah practical technique atau instructional delivery using technology, iaitu kita menggunakan pelbagai elemen teknologi bagi memastikan wujud hubungan di antara pelajar dan juga di antara pengajar bagi memastikan pengalaman dalam pembelajaran itu adalah lebih menarik dan berkesan untuk mencapai objektif yang kita mahukan. Okey, jadi kalau kita lihat pada diagram di sini, ini adalah instructional. Ini adalah guideline yang kita perlu follow dan ini adalah learning. Iaitu kita nak mengajar, kita kena lihat instructional yang kita dah listkan di sini. Barulah kita boleh menggunakan dalam proses pengajaran dalam kelas. Okey, kenapa? Ini memastikan bahawa contohnya kalau macam di sekolah ada selama 1 tahun pengajaran. Jadi nak pastikan setiap pelajar tu dia akan follow setiap fasa. Sebab kalau kita tidak ada guideline instructional, kita pun tidak kelang kabut dan kita juga proses pengajaran tersebut akan dapat dijalankan secara teratur. Okey, jadi apa beza antara instructional design dan juga modal? Okey, design adalah kita membangunkan sesuatu secara rasional, logik yang secara kreatif bagi memastikan suatu masalah atau isu itu dapat diselesaikan. Manakala model pula adalah kita hanya membangunkan sesuatu berdasarkan teori, berdasarkan pembacaan jurnal-jurnal, berdasarkan input-input ataupun data-data yang diperoleh daripada interview, pengalaman dan sebagainya. Tetapi ia tidak, model-model ini biasanya dia tidak dijalankan sepenuhnya. Dia hanya berdasarkan teori dan juga fakta saja. Dan kebanyakan model-model ini dibangunkan mengambil masa yang bertahun-tahun. Dan antara model-model terkenal contohnya seperti model AD, model waterfall, model Dick and Carey. Okey. Okey, jadi instruction design adalah, kalau kita lihat dekat sini, ia adalah satu set event bagi memastikan proses pengajaran itu dapat dilaksanakan dengan berkesan dan juga kita membangunkan bahan PNP ataupun apa-apa saja kaedah dan juga media yang membagi memastikan proses PNP itu dapat dijalankan dengan berkesan dan juga memastikan pelbagai masalah yang wujud dalam kaedah PNP dan pengajaran yang sebelum ini dapatlah kita atasi. Contohnya, bagi mengelakkan berlakunya pelajar-pelajar bosan dalam kelas, bagi meningkatkan kefahaman pelajar, bagi meningkatkan keberkesanan proses PDP. That's why kenapa wujudnya instructional design. Okey, ini adalah sejarah bagaimana wujudnya instruction design. Pertama, diwujud pada peperangan dunia yang kedua, di mana pada masa ini ada training material untuk military telah dibangunkan berdasarkan kepada principle of instruction dan juga human behavior, di mana sebelum wujudnya training materials ini, linear abilities telah digunakan bagi memastikan apa-apa sahaja yang dibangunkan itu adalah bersesuaian dengan learners. Kemudian setelah sukses dalam military training ini, psikologis telah menggunakan principle of instruction yang digunakan ini sebagai satu sistem dan membangunkannya berdasarkan kepada analisis design dan juga proses penilaian secara berkala. Jadi bolehlah kita lihat kelahiran daripada instruction design ini adalah berkait dengan research yang dibuat secara psikologi dan berteraskan kepada pendidikan bagi memenuhi sesuatu sistem itu. Okey, jadi kat sini tujuan instruction design pertama adalah bagi education, bagi membantu guru-guru, bagi membangunkan apa-apa saja persekitaran bagi membolehkan ia bersifat lebih menarik dan juga memberi
persekitaran yang kondusif kepada para pelajar dan juga guru. Kemudian bagi membantu kurikulum menjadi bertambah menarik dan juga provide kurikulum yang memberi pengalaman kepada pelajar berbanding dengan kurikulum yang hanya pelajar bersifat pasif sahaja dalam kelas. Bermaksud pengalaman ini adalah pelajar itu turut-turut dapat merasai apa yang diajar oleh guru. Kerana apabila pelajar itu dapat merasai pengalaman di dalam kelas, maka mereka lebih memahami dan mereka lebih tertarik dengan apa yang disampaikan dalam kelas. Dan selain itu, bagi memastikan bahan-bahan PNP, contoh seperti nota dan sebagainya adalah lebih menarik dan lebih para pelajar lebih bermotivasi untuk belajar. Dan kemudian dia adalah bagi membangunkan sesuatu kaedah pengajaran yang baru bagi menggantikan kaedah PNP yang lebih lama yang bersifat konvensional. Kerana bila kaedah PNP konvensional yang lama, para pelajar akan merasa lebih bosan sebab mereka hanya sebagai pendengar saja dan mereka tidak ada apa-apa aktiviti yang menarik di dalam kelas. Okey, instructional design juga biasanya telah dipulih daripada learning theory. Contoh-contoh learning theory adalah seperti konstruktivisme, behaviorisme, kognitif dan ada banyak lagi. Dan juga pedagogical theory dan juga instructional theory. Yang di mana daripada ini ia dapat meningkatkan motivasi researcher bagi menghasilkan pelbagai bentuk instructional design dan seterusnya. Dalam bidang engineering juga digunakan instruction design dalam membangunkan apa-apa saja software engineering bagi memastikan software ataupun produk yang dibangun itu dapat memenuhi kehendak klien. Okey, apa itu komponen yang perlu ada dalam instruction design? Okey, ada learning objective. Learning objective ialah apa objektif yang kita nak pastikan di akhir pembelajaran para pelajar itu dapat capai. Kedua, learning activities. Apabila kita sudah ada learning objektif, maka kita kena listkan pelbagai aktivitis di dalam kelas. Contoh, objektif kita pertama bagi meningkatkan motivasi para pelajar terhadap subjek apa dia. Learning activities, okey, untuk meningkatkan motivasi pelajar itu, apa aktiviti-aktivitis yang kita boleh buat dalam kelas. Contohnya, kita boleh buat kaedah eksperimen, kita boleh buat kaedah simulasi, kita boleh buat kaedah collaborative learning ataupun kita boleh buat kaedah presentation dalam kelas. Dan seterusnya assessment. Assessment ataupun penilaian bagi melihat ataupun mengukur sama ada proses PDP yang kita laksanakan itu tercapai ataupun tidak. Okey, ini boleh diukur secara formatif ataupun simulatif. Formatif adalah dilakukan secara berkala. Contohnya kita buat test. Iaitu sepanjang semester, saya akan buat contohnya lah, kita akan buat 2-3 test. Manakala simulatif adalah kita buat di hujung akhir semester. Okey, sekiranya markah-markah pelajar adalah tinggi, contoh pencapaian pelajar adalah tinggi, maka ia menunjukkan proses PDP itu memberi keberkesanan. Manakala kalau kita dah buat pelbagai kaedah learning yang baru, tetapi markah pencapaian pelajar adalah rendah, masih lagi rendah, itu menunjukkan kita perlu membuat proses penambahbaik dalam learning theories yang kita perkenalkan menerusi instructional design. Okey, jadi bila kita nak bangunkan apa-apa sahaja learning method menggunakan instructional design, kita mestilah follow beberapa model. So dekat sini sebenarnya ada banyak lagi instructional design model yang ada yang telah diwujudkan ataupun telah dicipta sekarang. Tetapi ini adalah antara contoh-contoh instruction design yang paling kerap orang gunakan. Yang pertama adalah AD. Kemudian kita ada D and Carey, kita ada Merrill, kita ada Ashworth, kita ada Gagner. So kalau you search dekat internet, so ada pelbagai. Tetapi yang paling umum dan paling sinonim semua orang gunakan adalah AD. Kenapa guna AD? AD ini ia bersifat general dan juga khusus. Okey, saya cuba buka contoh satu model AD kita lihat. Okey, ini adalah model AD. Okey, AD diambil daripada A for analysis, D for design, D untuk development, I untuk implementation dan E untuk evaluate. So setiap fasa ni untuk membangunkan suatu bahan PNP, kita perlu follow daripada A hinggalah ke E. Kita tak boleh buat analysis and then kita jump to evaluation. Pertama adalah analysis. Okey, contoh kalau kita nak bangunkan sesuatu bahan PNP yang menarik,
analisis, kita kena analisis terhadap pengguna. Siapa pengguna kita? Adakah pengguna kita itu kanak-kanak berusia 10 tahun? Adakah pengguna itu kanak-kanak berusia 12 tahun? Adakah remaja? Adakah orang dewasa? Adakah pelajar OKU? Adakah pelajar yang ada masalah lembam dan sebagainya? Kita kena analisis dan kita kena pasti siapa pengguna, barulah kita boleh tahu bagaimanakah bahan material yang sesuai untuk dibangunkan. Okey, selain daripada itu, kita kena lihat analisis terhadap persekitaran pembelajaran. Sama ada kita nak buat dalam bentuk outdoor ataupun indoor, ataupun kita nak buat di industri, ataupun kita nak buat di universiti. Kemudian kita kena pasti matlamat pengajaran. Matlamat pengajaran kita kena tahu objektif pengajaran. Kita nak pelajar kita di akhir kelas nanti mereka dapat menguasai apa. Okey? And then kita pergilah ke fasa design, iaitu reka bentuk. Design pertama, bila kita dah kena pasti objektif, jadi kita kena bentuk objektif yang khusus untuk pengajaran. Contohnya, pertama, kalau kita mengajar subjek sejarah, pertama kita nak memastikan para pelajar itu dapat memahami tentang sejarah pembangunan Putrajaya contohnya. Yang kedua, kita nak memastikan para pelajar itu dapat faham struktur dalam MSc di Putrajaya. Jadi bila kita dah tahu objektif dia, barulah kita boleh buat pembinaan item-item untuk ujian. Kenapa kena buat item-item untuk ujian? Item-item untuk ujian ini kita perlu implement ataupun kita perlu buat masa proses E, iaitu pada ketika evaluation. Kemudian barulah kita buat pemilihan strategi pengajaran, design, reka bentuk. Sama ada kita nak buat kaedah collaborative learning, kaedah pembentangan, kita nak buat kaedah work-based learning, kaedah pembelajaran berasaskan masalah, kaedah apa lagi? So ada banyak kaedah lagi simulasi, tutorial dan sebagainya. Dan jika kita nak bangunkan alat-alat bahan media, kita kena buat storyboard terlebih dahulu. Apa itu storyboard? Storyboard adalah papan cerita. Kita buat draft. So, bila kita dah ada draft, barulah kita boleh follow step by step daripada interface 1 sehinggalah ke interface akhir. Okay, and then barulah kita pergi kepada development. Development ini 4D ialah penyediaan bahan pengajaran. So, bila kita dah tahu tu, barulah kita buat bahan pengajaran. Sama ada kita nak buat dalam bentuk digital ataupun non-digital. So, kalau non-digital pun kita kena tahu sama ada bahannya, kualiti dia, adakah perlu berwarna-warni. Ikut kepada pengguna kita. Kalau kanak-kanak, dia lebih more kepada ceria, warna-warni. Kalau ada orang dewasa ataupun pelajar-pelajar IPTA, dia lebih kepada sesuatu yang bersifat lebih formal. Okay? Kemudian implementation, iaitu kita laksanakan. So, bila kita dah develop bahan pengajaran, so kita buat dalam kelas, kita laksanakan, kita menggunakan bahan PNP yang kita bangunkan dan juga kita menggunakan teknologi-teknologi sedia ada. Sama ada kita nak buat dalam bentuk slide PowerPoint, kita nak menggunakan internet ataupun kita nak menulis di whiteboard depan saja. Dan akhir sekali evaluation. Evaluation adalah penilaian, iaitu kita sediakan bahan pengajaran tersebut dan kita nak lihat sama ada proses ataupun proses PNP yang kita buat itu berkesan ataupun tidak. Evaluation ini bolehlah kita buat dalam bentuk simulatif ataupun formatif. Formatif secara berkala, manakala simulatif hanyalah kita nilai di akhir sesuatu pengajian. Okey, instructional design model yang seterusnya adalah Gagner model. Okey, Gagner dia mengatakan pembelajaran adalah sebagai satu cara proses data dan maklumat di mana proses pembelajaran bergerak dari peringkat yang paling mudah menuju kepada peringkat yang rumit. Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah. That's why kenapa Gagner dia ada 9 step dia, bermula daripada gain attention sehinggalah ke enhance retention transfer to new situation. Jadi dekat sini dia ada 9 peristiwa pembelajaran teori Gagner lah, di mana dia boleh menjadi asas kepada guru-guru untuk merancang pengajaran. Kemudian dia adalah merupakan turutan peristiwa atau langkah yang terdapat dalam rancangan mengajar yang disampaikan oleh guru dalam proses PDP di dalam kelas. Dan kebanyakan idea Gagner ini adalah tentang analisis tugas yang menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat. Okey. Okey, kita lihat dulu kepada fasa pertama iaitu mendapatkan perhatian, gaining attention. Di mana kita kena fokus kepada tugasan diberi dan ia dapat menarik minat pelajar.
Kemudian sebelum satu proses pengajaran pembelajaran itu berlaku, kita perlulah menarik perhatian pelajar melalui pertama, mempersembahkan sesuatu yang baru atau yang mengejutkan, yang bermakna sesuatu yang surprise para pelajar. Kemudian kita boleh menanya soalan supaya kita nak tarik minat pelajar, dan kemudian kita boleh juga mempersembahkan fakta-fakta yang menarik. Contohnya kita tunjuk video terlebih dahulu, kita tunjuk gambar. Kemudian daripada gambar itu, jadi para pelajar dia dah tertarik berdasarkan video-video dan gambar tersebut, jadi mereka lebih berminat untuk belajar. Okey, contoh kita tajuk untuk pengajaran pada hari ini adalah kita nak buat tajuk berwuduk. Contoh berwuduk. Jadi guru-guru untuk menarik minat pelajar, guru-guru boleh bertanya. Okey, air apa yang boleh dibuat bersuci? Jadi kat sini guru-guru dia bawalah pelbagai jenis air. Contohnya dia bawa air oren, air kopi ataupun air di sungai. Jadi kat sini pelajar dia dah boleh berfikir. Kita dah dapat tarik minat pelajar terlebih dahululah. Okey, yang kemudian inform the learner of the objective, iaitu kita memberitahu kepada pelajar apakah objektif pengajaran kita pada hari ini. Di mana dia merupakan satu motivasi untuk pelajar mengetahui apakah tugasan, apakah pembelajaran yang mereka harus capai. Kemudian kita perlu beritahu pelajar tentang objektif supaya pembelajaran mudah tercapai bila pelajar faham objektif. Contoh, guru kita beritahu dan menanyakan objektif kepada pelajar. Contohnya pada hari ini saya nak pelajar kena tahu apa. Jadi pelajar tahu di akhir kelas pengajaran nanti mereka boleh tahu, mereka boleh menguasai apa. Okey, yang ketiga adalah stimulate the recall. Bermakna kita nak menggalakkan para pelajar untuk ingat kembali. Contoh, kita nak kaitkan maklumat baru dengan maklumat yang telah dipelajari sebelum ni. Kemudian, kita nak bagi pelajar ingat kembali konsep, isi dan pengetahuan yang telah mereka pelajari pada kelas sebelum ini. Jadi, guru perlu menyebutnya dengan gaya bahasa yang betul agar dia dapat merangsang pemikiran para pelajar. Contoh, guru menanyakan soalan ulur kaji mengenai jenis-jenis air mutlak yang boleh digunakan untuk berwudu. Contoh kelas sebelum ni para pelajar dia dah belajar tentang air mutlak. Jadi pada hari ini guru-guru dia nak merangsang ingatan kembali para pelajar. Jadi dia tanyakan tentang jenis-jenis air mutlak yang boleh digunakan untuk berwudu. Jadi kat sini jenis-jenis air mutlak guru-guru boleh laliskan. Contohnya air hujan, air perigi, air mata air sungai, air laut, air embun dan juga air salji. Kemudian yang keempat adalah presentation the stimulus. Bermakna kita pecahkan maklumat kepada isi-isi penting. Iaitu persembahan isi menerusi ciri-ciri tersendiri atau menerusi grafik, animasi ataupun urutan teks yang sesuai. Contoh, guru dia beri definisi apa itu berwudu. Kemudian guru terangkan tentang cara-cara berwudu. Kemudian guru terangkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bermakna dia ada topik dan subtopik. Dia tak boleh terus bagi lecture terus semua. Jadi nanti pelajar dia akan confuse. Guru ni sebenarnya nak terangkan apa. Jadi contohnya pada kelas pukul 8 hingga pukul 10 contoh Jadi pukul 8.05 guru terangkan apa itu wudu. Jadi bila pelajar dah faham, kemudian barulah pergi ke topik seterusnya, apakah rukun mengambil wudu. Okey. Kemudian barulah pergi seterusnya niat wudu. Kemudian apakah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi bermakna kita persembahkan kita punya bahan PNP itu secara tersusun. Okey, yang kelima, provide learning. Okey, bermakna kita memberi bantuan pembelajaran kepada pelajar. Iaitu pengajaran boleh dibagi dengan kaedah pemberian contoh seperti video, PowerPoint. Contoh kalau saya bagi lecture dalam kelas ni tetapi saya tidak ada slide, awak pun terpinga-pinga. Apa sebenarnya yang saya cuba sampaikan? Jadi kat sini saya bagi bahan bantuan kepada para pelajar. Jadi para pelajar tahu apa yang saya cuba bagi lecture pada hari ini. Okey, contoh lagi, tadi kita tengok pada topik wuduk. Contoh, guru-guru tayangkan video cara-cara berwuduk dengan khusus. Okey, kemudian yang keenam adalah mencukil prestasi. Contohnya kita minta pelajar beri maklum balas. Kemudian kita soal pelajar ataupun kita memberi latihan kepada pelajar. Okey, contoh kita suruh pelajar pula ambil wuduk berdasarkan apa yang kita dah bagi lecture tadi. Kemudian provide feedback. Iaitu contoh selepas melihat pencapaian murid, maka guru-guru perlulah melihat maklum balas murid sehingga mereka capai tahap yang dikehendaki. Okey, contoh bila kita minta pelajar ambil wuduk, jadi guru-guru perlulah membetulkan cara berwuduk yang dilakukan oleh pelajar.
Okey, kemudian yang ke-8 pula adalah kita nak nilai pencapaian. Fungsi dia untuk buktikan keupayaan pembelajaran baru di mana kita perlu imbas kembali dan sediakan latihan tambahan untuk pengukuhan lah. Contoh, guru memberi penilaian kepada pelakon pelajar dalam mengambil wuduk dalam pembelajaran kafah lah. Dan akhir sekali yang ke-9 ialah enhance retention, iaitu mengekalkan dan mengembangkan pengetahuan para pelajar di mana jika objektif tidak tercapai, maka kita akan kekal semula kaedah PNP. Manakala jika objektif tercapai, kita akan buat pembelajaran yang baru. Pelajar akan berlatih dan mempraktikkan dengan apa yang telah mereka perolehi dalam situasi yang baru. Contoh, guru menilai kembali pengetahuan pelajar mengenai cara-cara berwuduk dan memberikan situasi baru seperti sebagaimana berwuduk jika tiada air. Contohnya, guru-guru akan mengajar pula guna kaedah tayamum. Okey, ini adalah sejarah ataupun fasa daripada pembangunan instruction design yang bermula pada tahun 1946 daripada teori Dale, Skinner. Okey, teori Skinner ini adalah teori di mana mereka menggunakan tikus sebagai salah satu uji kaji untuk melihat behavior kepada manusia. Kemudian Bloom adalah taksonomi Bloom, iaitu melihat hierarki kepada keperluan manusia, iaitu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal sehinggalah fasa teratas kalau ikutkan pada piramid. Iaitu seperti mana yang saya terangkan tadi. Kemudian, model D and Carey, di mana model D and Carey ini merupakan unjuran dan pengubahsuaian daripada model ED. Okey, kemudian merupakan model yang berskala besar dan melibatkan perancangan jangka panjang. Contohnya, antara komponen utama dalam pendekatan model D and Carey, tentukan matlamat pengajaran, analisis matlamat pengajaran, analisis pelajar dan konteks, menilai objektif dan pelaksanaan, membina instrumen, membina strategi pengajaran, membina dan memilih bahan pengajaran, mereka bentuk dan menjalankan penilaian formatif, mengkaji semula pengajaran dan menjalankan penilaian sumatif, di mana dia lebih detail berbanding dengan AD model lah. Kemudian kita ada teori Sweller dan kemudian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah kita melihat kepada pembelajaran kendiri di kalangan pelajar, iaitu kita meningkatkan tahap pencapaian pelajar menerusi pengalaman di dalam kelas, sama ada pelajar dia terlibat secara aktif dalam kelas ataupun tidak. Dan akhir sekali, sekarang ni, pada zaman sekarang ni ada pelbagai lagi instruction design yang telah diperkenalkan pada masa kini. Okey, jadi instruction design, tadi saya terangkan tu instruction design yang telah pada zaman dahulu. So, pada zaman akan datang, kalau kita lihat adalah dalam pembangunan instruction di classroom, pembangunan e-learning course, kemudian dalam bisnes, iaitu kita melibatkan kepada user experience, UX design dan juga design thinking. User experience adalah kita melibatkan kepada pengalaman pengguna dan juga kita melihatkan kepada pemikiran dalam mencipta sesuatu instructional design. Okey. Yang ini kita boleh menggunakan pelbagai teknologi sedia ada lah dan juga menggunakan pelbagai model-model yang sedia ada. Okey, ini pula adalah contoh jika kita menggunakan universal instruction design dalam perkara-perkara yang lain selain daripada education. Contohnya di restoran. Pada zaman dulu, pada tahun 1990-an, 80-an dulu, kebanyakan di restoran pelanggannya cashier yang akan ambil order, iaitu kita sebut sebagai waitress. Pada zaman sekarang masih ada, tetapi kebanyakannya sudah menggunakan sistem. Kenapa kena guna sistem? Dia bagi memastikan kelancaran sesuatu order itu dapat dicapai dan juga para pelanggan dapat menu yang mereka kehendaki. Contoh, kalau menggunakan waitress, mereka kadang-kadang apa yang kita order tak sama dengan apa yang kita dapat. Tapi kalau sistem, dekat situ dia ada detail, dia ada harga, kemudian prosesnya pun tersusun. Bermakna siapa yang datang dulu dia akan dapat makanan yang lebih awal berbanding dengan orang yang datang kemudian. Kalau kita menggunakan manual, kadang-kadang orang tu datang lambat tetapi dia lebih dapat awal daripada kita. Itu adalah contohnya sistem. Dan juga penggunaan sistem dalam proses order makanan juga telah diimplementkan dalam zaman sekarang lah, iaitu kena adanya GrabFood, ada apa lagi, Food Panda. Itu semua menggunakan sistem. Dan nak menggunakan sistem itu, mereka mesti menggunakan instructional design, iaitu daripada analisis sehinggalah ke fasa evaluate. Sebab itu, kalau kita order Food Panda dan sebagainya, kat situ dia akan minta feedback daripada pengguna. Yang itu adalah salah satu proses penilaian terhadap perkhidmatan mereka. Okey, jadi definition dalam instruction design secara mendalam adalah pertama proses yang kita perlu follow, disiplin, iaitu bila kita dah ada proses, kita kenalah follow daripada first step hinggalah ke fasa terakhir dengan secara teratur.
Kemudian sains, iaitu kita perlu agak, kita perlu ramalkan apa yang akan berlaku. Dan akhirnya realiti, kita kena ada evaluate. Bila kita dah ramalkan, tetapi kita kena laksanakan yang sebenar. Jadi daripada realiti itu, kita baru tahu sama ada apa yang kita bangunkan itu mencapai kehendak objektif ataupun tidak. Okey, siapa yang terlibat dalam pembangunan instruction design? Pertama mestilah organisation, iaitu company. Kemudian learning development staff, iaitu siapa yang akan menerima pengajaran tersebut, siapakah yang akan terlibat dalam proses pengajaran tersebut. Sama ada dia guru ke, pensyarah ke, ataupun sebagainya, ataupun pelajar. Dan sekali subject matter expert, iaitu orang yang akan nilai pembangunan produk itu. Sebelum kita laksanakan produk yang dibangunkan itu kepada pengguna akhir, maka dia perlu ada nilai secara fasa oleh pakar expert. Jadi pakar expert dia akan bagi pandangan, daripada pandangan atau feedback yang diberikan, maka kita akan membentukkan kembali produk tersebut. Dan akhir sekali barulah kita akan bagi kepada klien yang akan menggunakan produk tersebut. Dan kita perlu mendapatkan feedback daripada klien. That's why kalau kita perasan kenapa di software yang sedia ada di pasaran, dia ada version 1, version 2, version 3, samalah seperti phone. Ada iPhone, dia secara bersiri kan. Itu siri-siri tersebut adalah digunakan bagi mengatasi isu-isu kelemahan yang mereka ada berdasarkan daripada feedback daripada expert dan juga daripada orang awam. Jadi secara umumnya, walaupun tadi saya terangkan ada banyak model yang terlibat dalam AD, jadi secara amnya ada 5 fasa di dalam instruction design. Pertama adalah analysis, design, development, implementation and evaluation. Okey, jadi kita pergi kepada analisis. Analisis adalah kita kenalah tahu apa goal of training, termasuklah learning objektif. Kemudian bagaimana training tersebut kita nak deliver kepada pelajar. Kemudian design and development, jadi kita kena bangunkan instructional material yang kita nak gunakan itu dan bagaimana delivery method yang kita akan gunakan. Sama ada material ini termasuklah dalam kaedah pembentangan, e-learning, collaborative learning atau apa-apa sahaja yang boleh digunakan dalam training. Dan evaluation pula adalah dalam proses penilaian, iaitu kita kena menilai apa sahaja bahan PNP, apa-apa sahaja produk yang kita bangunkan bagi memastikan produk yang dibangunkan itu mencapai kepuasan dan juga kehendak pengguna. Okey, ini adalah evaluation punya fasa, iaitu pertama kita analisis, design, develop, implement dan akhir sekali barulah evaluate. Okey, apa yang tidak boleh dilakukan dalam instruction design? Pertama, kita jangan start tanpa ada sebarang planning. Kemudian kita jangan membuang masa. Bila kita tak ada planning, jadi kita menyebabkan kita terpinga-pinga dan kita tak tahu nak start daripada mana. Kemudian jangan menggunakan apa-apa visual tanpa alasan. Contoh, kalau kita nak menggunakan media tersebut, contoh nak guna media animasi, so kena ada alasan kenapa nak guna animasi. Kenapa tak nak guna non-digital saja. Kemudian jangan ubah design secara frequently. Bermakna kita kena tetapkan. Kalau kita nak A, maka kita kena guna A. Tetapi kita boleh ubah sesuai mengikut kepada feedback daripada pakar ataupun klien. Tetapi tidak boleh terlalu kerap kita ubah. Okey. Kemudian apa lagi, make sure video yang, kalau kita bangunkan video tersebut perlulah berfungsi dengan baik. Kemudian jangan letak terlalu banyak links yang tidak boleh berguna. Contoh, kalau kita ada bahan PNP, kita ada reference link, kita letak kat situ link dia tetapi tidak boleh digunakan pun. Kemudian kita kena pastikan bila kita berevaluate, kita perlu pastikan kita serius. Jadi apa-apa saja feedback yang diberikan oleh pakar ataupun oleh klien, kita perlulah tambah baik supaya kita tak nak masalah ataupun kesalahan tersebut berulang. Dan kita pastikan konten kita itu perlulah menarik dan dia dapat memberi motivasi serta dapat memberi tahap membolehkan klien kita berasa puas hati dengan apa yang kita bangunkan. Okey, so itu saja untuk topik 1. Jika ada sebarang soalan, jadi boleh tanya dalam Telegram. Saya akan respon. Terima kasih semua. Assalamualaikum.